Dalam sejahtera, hari ini kita nak bincang sedikit soalan taburan kebarangkalian ataupun probability distribution. Sini ada dua soalan. Soalan satu, soalan dua. Alright. Kita bincang dulu soalan pertama. Soalan pertama berbunyi, jisim terbikai yang dihasilkan di sebuah susun bertaburan secara normal. Okey. Kalau soalan cakap bertaburan secara normal, maksudnya ini adalah taburan normal. Kalau soalan tak cakap, maksudnya dia tak cakap ini adalah taburan normal. Dia adalah taburan binomial. Okey. Tetapi soalan ni dia dah mention, dia dah cakap ini adalah taburan normal, maka kita boleh katakan ini adalah soalan taburan normal. Okey. Dengan min 2.2 kg dan sisihan piawai 0.3 kg, buah tembikai itu dikelaskan kepada grade A, B dan C mengikut jisimnya. Okey, ini adalah susunan lagi. Grade A, grade jisim yang grade A, jisim tembikai yang grade A, grade B dan grade C. Sebelum tu, kita list dulu daripada ayat ni kepada mat. Ini adalah list dia. X adalah subjek. Subjek kita adalah jisim tembikai. Ini adalah mu. Simbol nama ni adalah mu. Adalah min. Ini adalah min. Dan sisihan piawai. Simbol bagi sisihan piawai. Okey. Daripada situ, kita boleh buat graf. Graf bagi normal. Okey. Ini adalah paksi Y dan paksi X bagi taburan normal. Graf taburan normal adalah bentuk bell shape ataupun Snapchat. Kita panggil dia sebagai Snapchat. Macam ni. Macam bentuk bell lah. Lepas tu, yang tengah-tengah ni adalah nilai bagi min. Min kita adalah 2.2 kg. Okey. Yang tengah-tengah ni adalah 2.2 kg. Ini adalah nilai tetap. Tetap tengah-tengah ni adalah 2.2 bagi min. Okey. Okey. Sekarang kita baru tengok kepada soalan. Selepas kita list out semua informasi-informasi yang diberi. Okey. Right, kita tengok soalan. Dia kata, jisim minimum. Minimum adalah jisim yang paling kecil. Grade A adalah 2.6 kg. Jika sebiji tembikai dipilih secara rawak dari dusun itu, cari kebarangkalian bahawa tembikai itu bergrade A. Okey. Kita tengok pula ni Dia macam julat tau ni. Dia macam julat. Kita boleh tukar dia sebagai julat. Yang kita pernah belajar, julat dia adalah lebih besar ataupun lebih kecil. Dan kalau melibatkan tiga benda, tengok macam contoh, X lebih kecil sama dengan 1. Ni julat bagi X. Simbol dia mesti ke kiri kan? Betul, ke kiri. So kita boleh tukar ni sebagai simbol ke kiri. Sebab simbol sekarang dia berada di kanan. Dia menuju ke arah kanan. Kita mau tukar kepada kiri. So kita boleh tukar dia sebagai ke kiri. Jadinya dia akan jadi C kecil B kecil A. Yes. Betul? Maksudnya
A lebih besar daripada B dan B lebih besar daripada C. Maksudnya grade A adalah jisim tembikar yang paling baik. Yang paling besar lah orang kata lah. Kita dah tukar lah ni. So, ni B, A, B, C. Lepas tu, kita carilah kebarangkalian bahawa tembikar itu grade A. Dan dibagi jisim 2.6. Okey. 2.6 dia berada di kiri atau berada di kanan? Dia berada di sini atau sini? Secara logiknya, dia akan lebih besar daripada 2.2, betul? Dia akan lebih besar daripada 2.2. Maksudnya dia akan berada di sebelah kanan. Okay, saya label satu tempat ni sebagai grade A lah. So sini sebagai 2.6 kg. Okay. Lepas tu dia nak luas. Luas bagi grade A. Ini adalah grade A. Dia nak luas. Luas adalah maksud kebarangkalian. Kebarangkalian 2.6 kg. Jika jisim minimum 2.6 kg adalah grade A. Maksudnya dia nak ni lah, luas ni lah. Luas ni lah. Minimum kan, maksimum kita ke kanan. Okay. So daripada situ kita tulis. Okay. Maksudnya kebarangkalian P ni adalah probability. Kebarangkalian. X lebih besar ataupun sama dengan 2.6. Kenapa saya tulis simbol ni? Sebab dia minimum. Minimum. Soalan ada bagi. Ni minimum, nampak? Minimum mass. Yes, kalau dia maximum, dia adalah lebih kecil ataupun sama dengan. Ini adalah simbol max. Okay, minimum. So, dia cakap, okay, dia nak kebarangkalian. Ini 2.6 lah. Lepas tu kita kena convert. Kita kena convert pula kepada Z-score. Ataupun standard normal. Okay, Z-score. Okay, maksudnya kita kena convert. Formula convert adalah Z. Formula convert adalah Z sama dengan X tolak dengan min bahagi dengan sisihan piawai. Ini adalah formula convert. So kita convert probability, kita tukar simbol X kepada Z. Sebab kita dah bagi Z score. Tukar kepada Z. Lebih besar ataupun sama dengan. Tetap. Ni tetap. So X ni apa? X ni adalah nilai ni. Alright. X ni adalah nilai ni. 2.6. Tolak dengan min kita adalah berapa ni? 2.2. Okay, so kita tolak dengan 2.2 bahagi dengan 0.3. Bagi dengan 0.3. Tekan kalkulator. Okay. Tekan kalkulator akan dapat nilai 3 akan dapat nilai 1.333. Okey. Lagi baik 4 titik perpuluhan lah. 4 angka berarti lah. Okey. 4 angka berarti lah. 333. Daripada situ kita juga boleh lukis dia punya graf bagi standard normal. Graf standard normal ada berbeza sikit daripada graf
bagi normal. Sorry. Okay, ini adalah graf paksi X dan paksi Y. Sama juga, tetapi di Z sini adalah FZ. Sama juga bentuk dia adalah bell shape. Bell shape. Yes, bell shape. Dan tengah-tengah ini, dia min. Dia min. Tengah-tengah ini, paksi ini adalah min. Sebab dia berada di tengah-tengah bentuk bell. Tengah-tengah. So, tetapi dalam Z-score dia adalah kosong. Dalam Z-score adalah kosong. Maka kita tahu bahawa 2.6 adalah sama dengan 1.333 dalam Z-score. 2.6 tu adalah nilai sama dengan nilai 1.33. Tapi dalam graf Z-score. Dalam Z-score. Yes, kawasan sini adalah kawasan positif. Kawasan sini adalah kawasan negatif. Nilai dia negatif, nilai dia positif. Okay, so kita, yes. Dia nak luas sini, Ini adalah nilai bagi dinding. Dia nak cari luas ni. Daripada situ kita baru boleh tengok table. Okay, kita kena convert dulu, baru kita boleh pergi tengok table. So, kita tengok ke table. Tengok table. Ni. Table bagi standard normal. So, kita dapat nilai 1.333. 1.3 kat sini. 3. Kita tengok mana nilai dia. Kita tengok sini. Okay, sini. Tengok ni macam ni. Kita kena tengok macam ni. Macam ni. Lepas tu kita tengok bawah. Macam ni. Lepas tu kita tengok belakang. Belakang lagi. Sini. Baru kita tengok bawah. Macam ni. Cara tengok dia. Cara baca. Apa maksud 5 ni? Nampak ni tolak minus. Maksudnya kita kena ambil 0.0918 tolak dengan 0.00005 akan dapat 0.0913. Kenapa akan jadi 0.0005? Sebab belakang ni wajib 4 titik perpuluhan. Contoh kalau kita dapat 24, dia akan jadi 0.0024. 4 titik perpuluhan. Kalau dia 22, maksudnya akan jadi 0.0022. Yes, 4 perpuluhan. Kalau dapatlah contoh 14, dia akan jadi 0.0014. 4 titik perpuluhan. Macam inilah. So yes, akan dapat 0.0913. 0.0913. So ini adalah nilai dia bagi luas kebarangkalian ni. 0.013. Maksudnya kebarangkalian grade bahawa temikai grade A adalah 0.0913. Ini temikai bagi grade A. Okey, kita tengok soalan bagi kedua. Cari GC minimum. Dalam kilogram, ini abaikan, tak apa, tak penting pun. Bagi buah temikai grade B, jika 20% daripada buah temikai itu adalah grade C. Maksudnya 20% itu menunjuk kepada grade C. Tetapi dia nak GC minimum bagi grade B. Okey.
Daripada situ kita boleh dapatkan maklumat bahawa 20% itu adalah grade bagi C. Okey, kalau 20% kita boleh buat satu persamaan kebarangkalian. Maksudnya, tengok bagi salah 2, kebarangkalian bagi X seperti biasa minimum. Tetapi dia nak grade C. Dia grade C betul. Grade C. So lebih kecil daripada tak apa-apa je huruf selain daripada X sebab depan X. Nak tulis A pun boleh. Nak tulis M pun boleh. Nak tulis K pun boleh. Apa-apa sahaja constant untuk nak dapatkan nilai. So okay, saya daripada sini saya nak tulis M lah. M sama dengan 0.2. Kenapa 0.2? Sebab 20 saya per dengan 100 dapat 0.2. Yes. Dia tak boleh dalam percentage. Dia kena dalam perpuluhan. Dia tak boleh peratus. So, yes. So, tuliskan pernyataan. Kita kena convert kepada graf Z. So, P, probability, Z lebih kecil, sama, cuma tukar X kepada Z score. Okay, so M tu adalah X kita. Yes, ingat lagi formula tadi? Z sama dengan X tolak dengan min bahagi dengan sisihan piawai. Ini formula convert kena ingat. Tak ingat pun tak apa. Exam akan bagilah formula. Yes. So kita convert M tolak dengan sisihan min kita apa? 2.2 betul. 2.2 bahagi dengan 0.3. Tutup kurungan sama dengan 0.2. Okey. Daripada situ, kita boleh juga lukis graf bagi Z score. Graf bagi Z score. Sebab kita dah convert daripada X kepada Z. So kita graf, lukis. Lepas tu kita lukis bell shape. Bentuk bell. Lepas tu sini adalah Z. Sini adalah FZ. Macam paksi Y bagi paksi X lah. Okey. Lebih kecil. Okay, for your information, separuh daripada graf bell ni, kebarangkalian dia ataupun luas dia adalah 0.5. Sama juga seperti sebelah kiri. Sini juga 0.5. Dan total dia adalah 1. Itulah kebarangkalian. Okay. So, ini adalah 0.2. Dan dia lebih kecil. Maksudnya dia berada di paksi mana? Tu daripada situ, kita tengok. Kita boleh tahu dia adalah tidak lebih daripada 0.5. Okay. So, dia akan berada di sini. Maksudnya sini ada kawasan. Kawasan apa? Kawasan negatif. Yes. Ni adalah kawasan negatif. Negatif. Di kawasan negatif. Kalau sini kawasan ni positif. Kawasan ni semua sini positif. Sini kawasan ni negatif. 0 ke kiri negatif. 0 ke kanan positif. Yes, dia macam main paksi lah, paksi. Maka kita tahu ni adalah negatif. So, dia dah bagi dah nilai dia 0.2. Yes. Logik tak? Betul kan? Logik kan? Sebab dia lebih kecil, maksudnya ke kiri lebih kecil dan luas dia adalah 0.2. Okay, kat sini lah. Sebab separuh adalah 0.5.
Daripada situ kita carilah kepada graf. Graf. Yang penting dia kena pandai baca graf. Kalau boleh kita buat ni lah, sebab takut kadang-kadang dia akan berada di sini. Dia kadang-kadang berada di sini, kita kena letak negatif. Yes. Memang kena letak negatif. Kadang-kadang sini, kadang-kadang sini. Kalau saya suka hafal, dia akan jadi ke kiri kecil. Kenapa kecil? Sebab 0.2 kurang daripada 0.5. Kalau dia 0.6, maksudnya ke kiri besar. Besar kenapa? Sebab dia lebih besar daripada 0.5. Ke kiri kenapa? Ke kiri ikut simbol. Ikut kepada simbol. Ke kiri. Kalau ke kanan? Ke kanan lah. Ataupun sama dengan. Ke kiri, kiri lah. Dia arrow ke kiri, ke kanan. Nampak? Itu cara hafal saya lah. Kalau korang boleh hafal, boleh. Bagus. Ke kiri, kecil. Yes. So, automatik saya tahu kawasan itu adalah kawasan negatif. 0.2. Kita carilah daripada sini mana nilai 0.2 dan nilai paling terdekat. Kalau tak ada nilai yang tepat lah. Daripada sini saya nampak bahawa nilai paling kecil dan paling terdekat dengan 0.2 adalah ni. Betul? Yang ni 0.2005. Yes. So daripada situ saya tengok terbalik. Secara terbalik. Tadi kita tengok daripada di sini kan yang warna biru, yang warna biru, yang warna biru. Tetapi kita nak cari luas. Bukan cari luas. Kita nak cari tiang paksi tu. Yes, paksi. Paksi bagi Z. So kita daripada luas, kita kena tengok secara macam ni. Yes, tengok ni. Sekejap. Tengok secara balik. Tengok macam ni. Yeah, macam ni. Lepas tu kita tengok atas. Lepas tu kita tengok kanan. Yang mana paling dekat? Okay, kita boleh tolak dengan 5. Yes, tolak dengan 5. Tepat-tepat kita akan dapat 0.2. Lepas tu kita baru tengok atas. Yes. Yes, so inilah nilai bagi paksi. Nilai bagi paksi adalah 0.842. Yes, 0.842. Kenapa saya pilih 5? Sebab kalau 0.2005 tolak dengan 5, maksudnya 0.0005 dapat 0.2000. Tak ke sama dengan 0.2. Yeah, sama je 0.2000 dengan 0.2. Yang penting kita tahu bahawa yang belakang minus ini adalah 4 titik perpuluhan. Yes, jangan salah jangan salah. Jangan ingat 0.2005 tolak dengan 0.5 ataupun tolak dengan 5. Itu adalah lain lah. Yes, yang penting belakang tu tolak dengan 4 titik perpuluhan. Balik. So daripada graph, maksudnya from the graph, from the table ataupun from the table jadual, taburan normal, kita dapat tahu M tolak dengan 2.2 bahagi dengan 0.3 sama dengan berapa tadi nilai? 0.842. 0.842. Okay, so kita pindah-pindah lah. Pindah naik ke atas. Ini tolak. Jadi tambah. Okay, so kita pindah-pindah lah. Pindah-pindah dapat nilai M. Pindah. M sama dengan 0.842 darab dengan 0.3 tambah dengan 2.2.
M sama dengan, oh yes, lupa nak beritahu. Kita kena letak nilai negatif Kita kena letak nilai negatif depan ni. Sebab dia berada di kawasan negatif. Yes, dia berada di kawasan negatif. Jangan careless. Jangan terciduk. Yes, so M tolak dengan 2.2 sama dengan negatif 0.842 darab dengan 0.3. M sama dengan, tambah jadi tu. Tolak lagi tambah. 0.842 darab dengan 0.3. Ditambah dengan 2.2. Jadi jawapan dia adalah 1.95 kilogram. Yes. 1.95 kilogram. Maksudnya nilai GC minimum bagi grade B adalah dia berada di sini. Sebab tengah-tengah dah 2.2, maksudnya 1.9 kg dekat sini, betul? Kita dah dapat tahu bahawa sini adalah grade bagi C. Dan tengah-tengah ini adalah luas ataupun kebarangkalian bagi grade B. Grade B adalah antara 1.9 dan 2.6. Yes. Okay. Saya harap awak korang faham apa yang saya bebel ni. Okay. So, kita pergi soalan kepada nombor 2. Soalan ni. Okay. Dalam satu permainan menembak di sebuah taman hiburan, kebarangkalian untuk menang ialah 1.25. Maksudnya ni adalah P, betul? P. Sebab menang lah. P. Okay, dia cakap, Subra telah membeli tiket untuk bermain permainan itu sebanyak N kali. Kebarangkalian bagi Subra menang sekali dalam satu permainan itu adalah 15 kali. Kebarangkalian kalah dalam semua permainan. Kalah, menang sekali adalah sama dengan 15 kali kalah. Okey. Daripada situ, kita boleh create ayat ataupun persamaan. Tetapi sebelum itu, kita kena list out dulu. List out soalan. Ini adalah taburan normal ke taburan binomial? Kalau soalan tak mention, maksudnya ini adalah taburan binomial. Yes. Sebab soalan tak kata ini adalah taburan normal. Dan kalau taburan binomial, soalan takkan kata. Takkan cakap ni adalah taburan binomial. This is the clue. Kita kena tahu bezakan antara taburan normal dengan taburan binomial. So X and PQ. List out dulu. N kita tak tahu betul. Kita kena cari bilangan N kali. Berapa kali dia main? Tak tahu kan? Tak tahu berapa kali dia main. Okay, so kita X adalah berapa? Apa? Adalah menang. Kebarangkalian dia adalah menang. Menang. Ni nampak menang. Untuk menang permainan tersebut, permainan menembak. P adalah 1.2.5. Tetapi ini dalam percentage, peratus. Kita kena tukarlah. Maksudnya 1.2.5 bahagi dengan 100. Sama dengan 1.2.5 bahagi dengan 100. Sama dengan 0.125. Yes. 0.125. Adam.
Macam mana dengan Q pula? Q adalah 1 tolak P. Nilai P kita adalah 0.125. Akan dapat 1 tolak P. Dapat 0.875. Right? Kalau nak tulis pecahan pun boleh lah. 7/8 ataupun 1/8. Okay, kita buat satu kotak. Sangat penting informasi ni untuk kita dapatkan idea. Okay. Soalan cari sebelum kita cari nilai N. Okay. Daripada ayat tu, kita dapat tahu bahawa untuk dia menang sekali, kebarangkalian dia menang sekali. Tengok dia cakap apa? Kebarangkalian, probability. So kita tulislah P lah. P sebab dia cakap kebarangkalian. Probability. Dia menang kebarangkalian bagi dia menang sekali. So X sama dengan 1. Untuk dia menang sekali sama dengan 15 kali. 15. Kebarangkalian dia kalah. Dalam semua permainan. Maksudnya dia probability X sama dengan 0. Sebab dia tak menang. Dia kalah. Sama dengan 0. Untuk dia menang sekali sama dengan 15 kali kalah. Dalam semua permainan. Yes, daripada ayat ni, kita boleh tukar kepada matematik. Yes. So, kita kena pandai adjust kebarangkalian. Yes. So, korang tahu kan formula bagi NCR ataupun kebarangkalian bagi X adalah NCR P N tolak R PR Q N tolak R. Probability X sama dengan apa-apa nilai dia sama dengan. Yes, ini adalah formula Jangan risau, exam akan bagi formula ni. Yes, formula bagi kebarangkalian. Ataupun binomial lah. Kalau nampak binomial, kaitkan dengan formula ni. Okay, so dalam soalan ni soalan pertama ni, kita akan guna formula ni lah. So, kita masukkan je, jangan takut. So, kita N adalah N je sebab kita tak tahu berapa kali dia main. C, R2 adalah 1. Ni 1. Yes, so 0.125 1 sebab R dan 0.875 N tolak 1. N tolak R sebab N tolak R. R dia 1. Sama dengan 15 N C kosong. 0.125 kuasa kosong. Sebab sini R dia kosong. Darab dengan 0.875 N tolak kosong. Tak payah tulis lah sebab memang N je. Tinggal. Yes. Contoh, 1 tolak kosong sama dengan 1 juga. Sama juga seperti N tolak kosong sama dengan N lah. Okay. Sebelum kita selesaikan soalan ni, kita buat sedikit revision. Okay. Apa-apa nombor, contoh 10C1, dia akan dapat nilai dia N balik. Maksudnya nilai atas balik. Dengan 10 lah. Okay, contoh saya bagi 2C1. Dia akan dapat nilai atas dia balik. 2 lah. Kalau saya bagi 6C1 sama dengan nilai atas balik. 6 lah. Yes. Apa yang kita boleh katakan ini adalah apa-apa nilai dalam ni sama dengan 1 sama dengan nilai tu balik.
Okay. Yang pasti bawah ini adalah nilai dia 1. Yang pasti bawah ni nilai 1 Lagi. Apa pun nombor contoh. NC0 sama dengan 1. 10C0 sama dengan 1. 10C0 sama dengan 1. Betul lah. Okay. Lepas tu 6C0 sama dengan 1 balik. Kalau kita bagi last contoh, 14C0 sama dengan 1 balik. Macam mana tahu dia 1 balik? Yang pasti bawah sini kosong lah. So conclusionnya kita boleh buat apa pun nombor, n ni apa pun nombor letak C dengan kosong ni sama dengan 1 balik. Ni hukum lah, hukum. Bagi combination. Sebelum ni chapter 4 tak silap. Permutation dan combination. Pilih atur dan gabungan. Okey. Kita dapat tahu dah C1. So, dia akan dapat nilai atas balik. N lah. NC1 sama dengan N. Betul. Yes. So, kita dapat tahu N 0.125 kuasa 1 tak ada efek. 875. Okay. N tolak 1 sama dengan 15. Okay. Nampak tengok ni. NC0. Maksudnya nilai dia akan dapat 1. Yes. So 0.125 kuasa kosong adalah kuasa 1. Bukan. Kuasa kosong adalah 1 juga. Yes. Apa-apa nombor kuasa kosong sama dengan 1. Lepas tu darab dengan 0.875 kuasa N. Darab masuk 0.125 N 0.875 N tolak 1 sama dengan 15. 0.875 kuasa N. Okey. So, saya nak pindah Saya nak pindah apa saya nak pindah ni? Saya nak pindah. Nampak tak ni sama Ni dengan ni sama betul. Tu buat saya nak pindah ni kepada sini Ataupun pindah. Kalau lebih senang pindah ni kepada situ lah. Ni darab. Pindah ke sebelah jadi bahagi. So 0.875 kuasa N tolak 1 bahagi dengan 0.875 kuasa N. Dan saya nak pindah ini ke sebelah. Jadi bahagi juga. Buat darab. Darab pindah ke sebelah jadi bahagi. Dengan 15 bahagi dengan 0.125 N. Okey. Ini ada hubung kait dengan indices. Kalau sini sama, nombor dia huruf sini sama, dia boleh gabung sekali. Contoh A kuasa N bahagi dengan A kuasa M. Sama dengan A N tolak M. Ni ada sikit dengan indices. Indices, log dan surd lah. Tapi ni kepada indices. Okay. So kita boleh gabung sekali lah. 0.875 N tolak 1 tolak N. S N tolak 1 tolak N. Sama dengan so kita boleh 15 bahagi dengan 0.125. Jadi 120 bahagi dengan N. So kita dapat seterusnya
N tolak N. N tolak N. Kosong. Hapuslah. So, kau tinggal ni 0.7. Kuasa negatif 1 sama dengan 120 bahagi dengan N. So, saya pindah N ke sebelah dan saya pindah 0.875 kuasa negatif 1 ke kanan. Jadi, bahagi N sama dengan 120 bahagi dengan 0.875 kuasa negatif 1. Tekan kalkulator. 0.875 kuasa negatif 1 adalah 105. Apa maksud dia? Nilai N dia adalah 105. Maksudnya dia main 105 kali. Dia bermain permainan tersebut sebanyak 105. Permainan menembak lah. 105 kali. Yes. So kita dapat tahu bahawa bilangan kali dia main permainan menembak adalah sebanyak 105 kali. Okay. Okay, so kita pergi soalan nombor 2. Soalan minta kita cari hitung nilai sisihan piawai bagi bilangan kemenangan. Okay. Alright. Seperti sama, seperti biasa kita kena copy info ini sebab sangat penting . Paste. So kita pergi soalan nombor 2. Yes. Dan kita boleh gantikan nilai ni sebagai 105 lah. Baru kita dapat tadi kan, 105 lah. Betul? Yes. So 105. Dan disuruh kita cari nilai sisihan piawai. Dalam binomial ni, ada lagi 3 formula. Satu adalah min sama dengan NP. Min sama dengan NP. Maksudnya sisihan piawai sama dengan square root NPQ. Dan nilai variance sama dengan NPQ. Dan ni suruh cari apa? Dia suruh cari nilai sisihan piawai. Ini adalah simbol bagi sisihan piawai. Maksudnya kita guna ini, formula ini. Ini adalah 3 formula 3 formula bagi binomial. Exam akan ada list formula. Jangan risau. So kita masukkan nilai je, N dengan P dengan Q lah. Okay, so yes. Min sama dengan, ni min bukan 6. Bukan min. Sisihan piawai, sorry. Sisihan piawai sama dengan square root NPQ. Square root berapa kali? 105. P berapa? P 0.125 ataupun 1/8. Boleh juga. Sekejap, saya nak set. Okay. Yes. Lepas tu kita punya Q adalah 0.875. Tekan kalkulator. Akan dapat nilai 0.125 dengan 0.875. Akan dapat nilai 3.389. Ini adalah sisihan piawai bagi ni bilangan kemenangan. Kalau bilangan kekalahan, kita gantikan P kepada Q lah. Gantikan P kepada Q, lepas tu Q kepada P. Kalau bilangan kekalahan, maksudnya P sama dengan 0.875 dan Q sama dengan 0.125. Yes, ini untuk kekalahan lah.
Tetapi ini kemenangan. Yes, kemenangan. Ini adalah sisi hampir awal. Alright, kalau soalan minta variance, kita guna formula yang ketiga ini. Ini adalah variance. Janji yang ada ini dengan kuasa 2 adalah variance. Okay, alright. Itu sahaja daripada saya. Saya harap video ni sangat membantu. Okay. Dan soalan ni adalah soalan mirip dengan soalan SPM 2017. Yes. Kalau perhatikan memang mirip. Cuma dia ubah sikit ayat dengan nilai. Yes. Okay. Kalau nak cuba lagi, bolehlah buat soalan SPM tahun 2017. Cari soalan ni. Dia lebih kurang sama. Yes. So itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.